Zombie Apocalypse. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu di mana saja kamu berada. Jadi kita sambung semula kelas PDPR kita untuk topik yang terakhir. Jadi bila topik yang terakhir saya muncul semula Minecraft. Okey, Roblox. Okey, hari ini Roblox. Okey, akan bersama-sama dengan murid-murid semua untuk kita habiskan topik kita iaitu tajuk yang ke-9 dalam KSSR Matematik tahun 3 iaitu data. Okey, sekarang kita pergi kepada yang pertama sekali ialah kumpul, kelas dan susun. Okey, kita lihat gambar rajah di sini. Okey, kita lihat situasi di sini, kita akan nampak. Okey, Anwar, ini Anwar Anwar dia melihat pada di hadapan rumahnya, di balkoni rumahnya, okey, ada jalan raya dan ada kenderaan lalu lalang. Okey. Jadi di sini dikata Anwar mengumpulkan data warna kereta yang lalu di hadapan rumahnya. Okey. Jadi di sini Anwar dia mengumpul data, iaitu dia kata saya kumpul data warna kereta ada 4 warna pada hari itu yang lalu di hadapan rumahnya. Okey, ada 4 warna. Iaitu untuk data pertama putih, merah, biru, putih, merah, merah, hitam, putih, merah, biru, putih, hitam. Merah, putih, 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 merah, hitam. Hitam, merah, merah, putih, hitam, hitam. Biru, putih, 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 merah. Jadi ini mana sekali dia lalu ada, bila dia buat di sini dikumpulkan datanya adalah ada 4 warna yang didapati di sini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada muka seterusnya. Okey, jadi daripada pengumpulan data itu tadi, kita nak kelaskan dia dan susun data tu supaya dia nampak tersusun dan nampak sistematik serta tidak sakit mata lah. Kalau kamu nampak putih-putih-putih ni kamu pening kan. Jadi Anwar akan bantu kita untuk kita menyusun data kereta tadi. Okey, daripada data yang asal tadi kita lihat di sini data yang asal ni data asal dia. Yang ditulis ni kita kumpulkan dia dan kita buat jadual. Okey, di sini ada 2 jadual. Jadual yang pertama, ini satu yang pertama, kita kumpul dia macam ni. Okey, jadi Anwar tolong kita, iaitu warna kita kelaskan ada 3 kategori, iaitu warna 3 perkara. Warna, gundal ini dan juga bilangan. Okey, gundal dan juga bilangan. Bilangan tu jumlah lah. Gundal itu maksud dia kita nak senang kita kira. Kalau istilah biasanya kita kira satu-satu lah supaya kita nampak. Okey. Jadi yang pertama sekali ialah putih. Putih bila kita kira di sini, okey, kita tengok sini. Putih ada 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan ada 12. Okey, daripada sini dia gundalkan. Gundal ni dah cara pengiraan dia lah. Gundal ni maksudnya kita kumpulkan dia 5, 5, 5. Supaya kita kena mengira. Tapi cara 5 dia unik sikit. Kalau biasa kita akan kira 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bila gundal, dia kira macam ni.
contoh macam kita ikat lah. Gundian ni macam kita, kalau kamu biasa kira duit kertas, duit raya kan, duit RM1, lepas RM10 kamu akan, kalau kamu perasan ada ayah kamu ke, pakcik kamu ke, abang kamu, dia akan lipat dua, lipat dua kertas tu ataupun duit kertas tu, dan dia akan kepitkan dia. Itu istilah gundal lah. Jadi ini macam tak kemas kan. Jadi kalau nak kemas kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya kita lipat dia lah, kita ikat dia supaya dia tak lari dah. Ini maksudnya 5. Jadi bila kamu nak kira, kamu terus kira ini adalah 5. Senang. Kamu tak perlu nak kira satu-satu dah. Kan? Jadi macam ni kamu tahu ni 5, 10 tambah 2 jadi 12. Itu maksud gundal. Okay, bahasa mudah gundal lah. Okay, kemudian merah bila dah kira dia ada 5. Macam ni kita pun, kalau macam ni pun kita senang nak melihat. Kita tahu ini adalah 5. Kemudian bawah 1, 6, 7, 8 dan juga 9. Biru 3. Okay. Kemudian hitam 5 dan juga 6. Itu istilah gundal sebab dia menyenangkan kita untuk kita nak mengira. Okay. Cara yang kedua adalah cara biasa. Gundal ni cara baru. Yang cara biasa iaitu macam saya buat yang mula-mula tadi lah. Kita akan tik satu. Okey, ni cara lama lah. Ini cara pengiraan lama. Yang ni agak baru sedikit lah. Nampak sistematik. Tapi saya suka cara yang pertama ni. Dia nampak agak sistematik. Kita pun, mata kita pun tak sakit sangat kalau melihat ni, ataupun mata kita tak pening sangat. Kalau cara dua ni, mungkin kita dah biasa cara ni, jadi kita tak pening lah. Tapi kalau kita lihat lama-lama, dia akan jadi pening. Okay, kalau Encik Durian ni, dia tanya, cara manakah yang lebih mudah? Kalau saya prefer cara yang ini. Cara yang pertama ini, kalau saya. Okay, kamu terpulanglah, kamu nak guna yang mana. Tapi kalau saya akan syorkan untuk kamu guna cara yang pertama ini. Mula-mula memang agak kekok sikit untuk gundal ni. Mula-mula kekok. Tapi kalau kamu dah biasa, kamu cuma kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu tahu bila tanda macam ni, maksud dia 5. 5. Senang. Okey. Boleh faham? Okey, sekarang ni kita pergi cuba ini. Alamak, saya tak nampak pula itu. Okey, tak apa. Saya tutup sekejap muka saya. Okey, kita pergi kira yang ni. Okey, kita akan kelaskan dia. Kita buat gundal ya. Okey, kita buat gundal. Mula kita ambil yang jus apa ni? Jus demikai. Okey, kita kira jus demikai ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, jadi bila 8 macam ni kita nak buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu cara gundal. Okey, ini maksudnya tembikai. Saya tulis term je lah. Okey, nak meringkaskan. Okey, kemudian berlimbing pula. Kita kira berlimbing. Berlimbing ada berapa? 1, 2, 3 dan 4 serta 5. Jadi cara berlimbing macam mana? 1, 2, 3, 4, 5 potong dia. Ataupun kita ikat tengah tu. Ini adalah berm. Dia berlimbing kan? Berlim. Senang. Boleh? Dia sebenarnya sepatutnya kita kena buat jadual macam ni baru nampak kemas. Tapi ruangan tu tak ada. Saya nak buat ruangan ni, saya buat tepi ni lah. Harap kamu faham lah. Okey. Okey, seterusnya adalah Aileen ya. Aileen. Kita kira yang jus kiwi. Jus kiwi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi benar saya buat atas ni 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kiwi. Okay, kalau eloknya, cantiknya lah kamu buat macam ni lah. Kamu buat yang jadual macam ni. Ni lagi cantik. Kamu nampak lah. Okay. Jus, minuman. Okay, apa, tembikai. Gundal dia macam ni. Bilangan dia macam ni. Okay. Dan seterusnya. Okay, yang seterusnya kamu boleh buat sendirilah. Okay, jus oren ada berapa, kamu buat gundal ada berapa. Itu saja. Jadi cara kira dia senang je. Dia macam kalau dulu kita kira lidi kan. Tapi gundal ni kita upgrade sikit, iaitu selepas 5 kita ikat dia. Okey. Seterusnya, muka surat seterusnya adalah kita pergi kepada tadi kita nak belajar kelas pengelasan menggunakan kaedah gundal dan juga kaedah biasa. Ini kita pergi kepada mengenali dalam data,
uh, apa yang dipersembahkan data ataupun data tu dalam bentuk apa. Yang pertama sekali adalah kenal carta pi. Okey. Kenapa dia panggil carta pi? Sebab kalau kamu nampak bentuk dia ni bulat. Kalau di negara Eropah, dia menggunakan, dia orang memang suka dessert dia ataupun pemanis dia adalah pie. Sebab tu dia panggil pie. Kenapa dia tak panggil pizza? Sebabnya pizza, kalau kamu lihat pizza, memang dia dah potong siap-siap lah. Pizza itu standard dia dah potong siap-siap kepada 4 atau 8 atau 10. Okay? Biasanya 4 atau 8. Tetapi pie, okay, dia bergantung pada orang. Kalau orang tu nak makan banyak, dia akan potong banyak. Kalau dia nak makan sikit, dia akan potong sikit. Okay? Itu masuk pie. Itu sebab tu dia guna carta pie. Ini pahaman saya lah. Okay? Pahaman saya. Okey, jadi kita lihat di sini. Data di bawah dipersembahkan dalam bentuk bulatan. Ini disebut carta pie. Okay, bahagian paling besar ialah bahagian kereta yang paling banyak. Bila carta pi ni maksud dia, kalau yang paling besar ni, kamu nampak ni paling besar, maksud dia nilai dia adalah paling banyak. Okay, kalau kita buang nombor ni pun, kamu boleh tahu, nampak dia besar, dia adalah yang paling banyak. Dia paling banyak. Walaupun bilangan tak tahu kan, tapi kita boleh andaikan bahawa dia paling banyak sebab dia paling besar. Okey, jadi dia kata kereta putih paling banyak ada 12 buah. Okey. Jadi ada 4 warna kereta yang dilihat. Okey, berdasarkan yang tadilah yang Anwar ambil tadi, bilangan kereta merah ialah berapa kereta merah? 9. Ni saya padam balik, takut kamu tak nampak ni. Okey, saya padam balik. Okey. Bilangan kereta merah adalah 9, hitam ada 6, manakala bilangan kereta warna sedikit adalah biru. Berapa jumlah dia? Adalah 3. Itu saja. Okay, carta pi, nampak potongan yang paling besar, itu yang paling banyak. Okey. Okey, kemudian kita pergi cuba ini, lengkapkan carta pi ini. Okey, lengkapkan ayat di bawah. Ada orang murid yang lahir pada bulan Mac. Okey, kita lihat sini pada bulan Mac. Mana bulan Mac? Bulan Mac warna purple ini, warna ungu. Jadi ini adalah bulan Mac. Berapa bilangan dia? 10. Okey, kemudian B pula, murid yang lahir pada bulan paling sedikit, orang. Paling sedikit. Kita lihat di sini, mana paling sedikit? 5 warna pink. Pink warna bulan apa? Bulan Ogos. Jadi bulan Ogos, bilangan dia berapa? 5 orang. Seterusnya, murid paling banyak lahir pada bulan apa? Paling banyak ialah paling besar. Ini paling besar. Dan paling banyak adalah 13. Bulan apa? Bulan Jun. Tulis sini bulan Jun. Itu saja. Okey. Simple, ringkas, padat. Senang saja untuk peringkat permulaan tahun 3. Okey. Seterusnya. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya, iaitu perkaitan. Tadi kita dah masuk carta pi. Ini perkaitan antara carta pi dengan pitograf dengan carta palang. Okey. Carta pi kita dah tahu di sini, ini adalah carta palang. Okey. Ini adalah carta palang. Sekarang ni yang kita nak tahu ialah pitograf. Ini dia pitograf dan juga ini carta pi, ini dan juga carta palang. Okey, kita masuk dalam kelas ni dulu. Kita lihat guru ni bertanya siapakah pembaca buku paling banyak. Jadi dia kata ni, saya lihat carta palang sarah untuk sarah paling tinggi. Jadi murid ini dia nampak depan dia adalah carta palang. Jadi yang dia nampak paling tinggi adalah sarah. Dia tak sebut bilangan, dia nampak paling tinggi. Okey, sebelah kawan dia kata bahagian paling besar dalam carta pi ialah 8. Ni, dia nampak yang paling besar ni. Dan juga dia kata yang ni pula, kawan dia pula dalam pitograf. Dia kata pitograf yang mana ni pitograf? Okey, dia kata pitograf buku sarah paling banyak. Dia nampak ni, dia nampak sarah banyak bilangan dia, buku dia ni. Okey. Lepas tu kawan dia ni dia malu sikit. Jadi dia cakap dalam hati saja. Dia kata ketiga-tiga carta mewakili data yang sama. Jadi kalau kamu perhatikan betul-betul, ketiga-tiga ni adalah data yang sama. Cuma bezanya adalah bentuk data dia, bentuk jadual dia. Ini piktograf, ini carta palang, ini carta pi. Tetapi data dia sama, jumlah dia sama, bilangan dia sama.
Okey, jadi keputusannya di sini dia kata kesimpulan ialah saraf pembaca paling banyak. Kenapa? Dalam carta pai, saraf punya paling besar. Dalam carta palang, saraf punya paling tinggi. Dalam piktograf, buku saraf paling banyak. Jadi kesimpulannya saraf paling banyak baca buku. Jadi di sini dia kata piktograf, carta palang dan carta pai menunjukkan apa? Menunjukkan Anu dan Anu membaca buku sama banyak, iaitu apa? Okey, menunjukkan apa? Menunjukkan saraf membaca buku sama banyak, iaitu menunjukkan yang sama banyak. Okey, buku sama banyak siapa? Kita lihat 5, sini 5, sama banyak. Kemudian ini yang kita nampak sini ialah oren dan juga kuning dan juga pink. Kemudian kuning dan juga pink. Jadi yang mana? Alif dan juga Yiming. Buku dia berapa? 5 buah. Okey, tu kita lihat di situ. Okey, seterusnya kita sambung. Kita cuba ini. Okey, ni ada 3 jadual. 3 jadual ini data dia sama, cuma bentuk dia berbeza. Okey, bentuk dia berbeza. Okey, kita lihat sini. Perhatikan data buah-buahan yang dijual oleh kelab usahawan muda. Lengkapkan ayat di bawah. Okey, jadi yang pertama dia ada sini. Yang kedua, ini carta apa? Ini adalah piktograf. Okey, sebelum tu saya nak beritahu. Macam mana kita nak kenal piktograf? Piktograf ini paling senang ialah bila kamu nampak jadual itu, dia ada rupa, ada gambar. Dia ada gambar. Okey, gambar buah ke, gambar buku ke, gambar payung ke, gambar aiskrim ke. Yang penting dalam jadual itu ada gambar. Itu adalah piktograf. Okey, maksudnya picture campur graf, piktograf. Kalau nak tahu gambar ini, bila ada macam pembaris sama ada dia melintang ataupun menegak. Ini adalah carta palang. Dan bulat macam ni, ini namanya carta pai. Itu saja untuk kita kenal pasti. Okey, kita lihat soalan dia. Tajuk piktograf, carta palang dan carta pai ialah, tajuk dia apa? Tajuk dia apa? Buah-buahan yang dijual. Okey, itu tajuk dia. Kamu tulis sini nanti buah-buah yang dijual. Okey, B. Simbol ni, bulat ni warna biru ni dalam piktograf dan satu sengatan dalam carta palang. Mana sengatan? Ini dia sengatan. Ini kalau saya dulu saya panggil dia calik. Tapi dalam Islam matematik dipanggil ini adalah sengatan. Okey, sengatan. Sengatan ke senggatan ke? Okey, kamu tanya cikgu Melayu lah. Okey, kalau saya sebut senggatan sebab G ada 2. Okey, kalau sengatan G1, tu fahaman saya lah. Nanti kalau salah tolong betulkanlah. Okey, senggatan, ini adalah senggatan. Yang calik-calik ini adalah senggatan. Jadi dia kata simbol bulat ini satu dan juga satu senggatan ini dalam carta ini mewakili apa? Mewakili berapa? Mewakili 1. Kenapa 1? Nampak lihat sini. Dalam piktograf ni dia dah ada jadual. Dia ada penunjuk. Petunjuk dia kata satu bulat ini mewakili 1 biji. Dan satu sengatan ini nampak ni, 1 nak pergi 2, dia akan 1. Jadi nilai dia semua ni adalah 1. Okey, kemudian C, simbol bulat paling banyak. Palang paling panjang dan bahagian paling besar menggambarkan buah yang paling banyak dijual. Okey, kita lihat di sini dia kata simbol bulat ni paling banyak. Mana ni? Ni. Nampak paling banyak kan? Okey, kemudian dalam carta palang yang paling panjang. Paling panjang ni panjang. Dan dalam carta pai yang paling besar. Buah apa? Buah apple. Dan berapa buah dia? Buah dia adalah 7. Apple bilangan dia adalah 7. Sedangkan yang di buah apa paling sedikit dijual diwakili oleh 2 simbol bulat ni. Buah apa paling sedikit? Kemudian palang paling kecil, palang paling pendek dan bahagian paling kecil. Mana bahagian paling kecil? Ni. Kamu nampak nombor 2 ni dia paling sikit kan? Kemudian kamu nampak ini 2 ya. Okey. Kemudian kamu nampak yang ni paling pendek. Buah apa? Buah kiwi. Okey? Boleh faham? InsyaAllah kamu boleh faham.
Okay, semoga dapat memberi manfaat. Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Untuk topik kita yang terakhir, kita ada satu lagi topik selepas ini. Jadi itu saja. Semoga dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye.